Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi ini, cikgu akan membincangkan tentang tajuk matematik pengguna. Cikgu Rosliza binti Muhammad Amin dari SMK Darul Aman High. Okey, bahagian 1, menghuraikan proses pengurusan keuangan yang berkesan. Apakah itu perancangan dan pengurusan keuangan? Apa yang dimaksudkan dengan proses pengurusan keuangan? Pengurusan keuangan merupakan satu proses yang melibatkan pengurusan keuangan daripada sumber pendapatan terhadap simpanan, perbelanjaan, perlindungan dan pelaburan. Okey, proses pengurusan keuangan melibatkan 5 proses yang penting. Proses yang pertama, menetapkan matlamat keuangan. Proses yang kedua, menilai kedudukan keuangan. Proses yang ketiga, mewujudkan pelan keuangan. Proses yang keempat, melaksanakan pelan keuangan. Dan proses yang kelima, mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Okey, dalam menetapkan matlamat keuangan, menetapkan matlamat keuangan merupakan langkah pertama dalam proses pengurusan keuangan. So, matlamat keuangan yang ditentukan mestilah mengikut keutamaan dan spesifik. Contohnya, seseorang individu yang hendak menyimpan RM15,000 dalam bank bagi tempoh masa 3 tahun sebelum berkahwin. Okay, matlamat keuangan dibahagikan kepada 2, matlamat keuangan jangka pendek dan matlamat keuangan jangka panjang. Matlamat keuangan jangka pendek merupakan matlamat keuangan yang hendak dicapai kurang daripada setahun. Matlamat keuangan jangka pendek ini tidak melibatkan jumlah yang besar. Contohnya, kita hendak membeli komputer riba, nak membeli kerusi sofa, telefon bimbit dan sebagainya. Matlamat keuangan jangka panjang, ia merupakan matlamat keuangan yang mengambil masa lebih daripada 5 tahun. Matlamat keuangan jangka panjang melibatkan jumlah amount yang banyak. Contohnya, seseorang individu perlu mempunyai simpanan untuk digunakan pada masa persaraan ataupun pendidikan untuk anak-anak dan sebagainya. Okey, tempoh masa untuk mencapai sesuatu matlamat keuangan bergantung pada jumlah peratusan simpanan bulanan seseorang individu daripada pendapatannya. Namun keadaan ini bergantung pada cara seseorang itu merancang. Dalam merancang keuangan, perkara paling penting yang perlu dibuat ialah menetapkan matlamat keuangan. Semasa menentukan matlamat keuangan, seseorang harus memberi keutamaan kepada keperluan berbanding dengan kehendak. Contohnya keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal dan pakaian perlulah diutamakan. Kehendak bermaksud keinginan untuk menjalani kehidupan mewah. Okey, perbelanjaan mengikut kehendak akan menyebabkan seseorang berbelanja lebih daripada pendapatan yang diperoleh. Perancangan keuangan yang cekap akan membantu seseorang individu bebas daripada masalah keuangan serta mewujudkan simpanan yang mencukupi bagi menghadapi waktu kecemasan. Matlamat keuangan. Matlamat keuangan atau financial goals yang jelas ialah satu aspek paling penting dalam perancangan keuangan. Selain itu, matlamat keuangan yang berkonsep SMART akan membantu seseorang individu mengawal perbelanjaan supaya mencapai matlamat keuangan yang dikehendaki. Okey, ini adalah 5 kunci komponen utama dalam strategi menetapkan matlamat keuangan SMART, di mana S mewakili spesifik iaitu khusus, matlamat itu perlulah khusus, M measurable, boleh diukur, A attainable, boleh dicapai, R mewakili realistik, bersifat realistik dan T time bound, mempunyai tempoh masa. Kita lihat ini contoh satu. Okey, ini ada dalam buku teks kita. Encik Yusof akan menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam tempoh 6 bulan.
Sambutan ini akan menelan perbelanjaan sebanyak 1,500. Encik Yusof perlu menyimpan 250 sebulan daripada pendapatannya, sebanyak 2,500 sebulan untuk mencapai matlamat keuangan tersebut. Adakah matlamat keuangan Encik Yusof memenuhi pendekatan SMART? Okey, dari segi spesifik, S, matlamat Encik Yusof adalah untuk menyambut Hari Keluarga di Port Dickson. Dalam hal ini, matlamat Encik Yusof bukan sekadar ingin pergi bercuti, tetapi beliau menetapkan lokasi yang spesifik. So, dia mematuhi konsep S, ya, spesifik kepada matlamat dia. Kemudian, M. M mewakili measurable, boleh diukur. Matlamat khusus Encik Yusof boleh dihitung kerana beliau mengetahui jumlah wang yang akan diperlukan untuk menyambut Hari Keluarga. Dalam hal ini, matlamat Encik Yusof bukan sekadar memerlukan wang, tetapi beliau mengetahui jumlah wang yang diperlukan untuk menyambut Hari Keluarga tersebut. Okey, M, boleh dihitung jumlah yang diperlukan oleh Encik Yusof ni. Kemudian yang ketiga, attainable. Matlamat keuangan Encik Yusof boleh dicapai, ya, dengan menyimpan 250 daripada RM250 sebulan daripada jumlah pendapatannya, iaitu hanya 10% pendapatannya yang disimpan. Pendapatan Encik Yusof adalah 2,500. Realistik, matlamat keuangan Encik Yusof yang hendak menyambut Hari Keluarga di Port Dickson dalam tempoh masa 6 bulan adalah bersifat realistik. Beliau akan menyimpan 250 sebulan untuk mencapai tujuannya tersebut. Time bond, tempoh masa. Matlamat keuangan Encik Yusof mempunyai tempoh masa iaitu 6 bulan. Okey, so untuk contoh yang pertama ini, Encik Yusof mengamalkan matlamat keuangan berpandukan konsep SMART, iaitu S, specific, M, measurable, A, attainable, R, realistic, and T, time bond, tempoh masa. Okey. Proses yang kedua adalah menilai kedudukan keuangan. Setelah menetapkan matlamat keuangan, untuk proses yang pertama, kita pergi pada proses yang kedua, iaitu menilai kedudukan keuangan. Aset dan liability menjadi kayu pengukur bagi menilai kedudukan keuangan. Contoh-contoh aset yang dimiliki oleh seseorang individu ialah wang tunai, simpanan, pelaburan hartanah, simpanan tetap, amanah saham ataupun saham syarikat. Itu yang dimaksudkan dengan aset, ya. Liability pula merupakan pinjaman bank ataupun hutang kad kredit dan sebagainya. Selain itu, anda juga patut mengetahui bayaran yang perlu dibuat seperti sewa rumah dan bil utility yang belum dijelaskan. Dikira juga sebagai liability. Okey, menilai kedudukan keuangan akan membantu anda mengukur prestasi dalam usaha mencapai matlamat keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Proses yang ketiga adalah mewujudkan pelan keuangan. Pengurusan kehidupan berdasarkan pelan keuangan akan membantu seseorang memantau aliran tunai. Terdapat dua komponen penting dalam pelan keuangan yang dibina, iaitu sumber pendapatan dan perbelanjaan. Okey, pendapatan terdiri daripada pendapatan aktif dan juga pendapatan pasif. Apakah yang dikategorikan sebagai pendapatan aktif? Okey, pendapatan aktif merupakan pendapatan utama, ya, iaitu gaji, allowance, komisen dan sumber keuangan lain. Itu kita kategorikan sebagai pendapatan aktif. Pendapatan pasif terdiri daripada sewa yang diterima, faedah yang diterima, dividen dan lain-lain. Okey, pendapatan aktif dan pendapatan pasif ini kedua-duanya merupakan aliran tunai masuk. Dari segi perbelanjaan pula, perbelanjaan terdiri daripada perbelanjaan tetap ataupun perbelanjaan tidak tetap.
Okey, perbelanjaan tetap, perbelanjaan yang mesti dibayar atau dibelanjakan seperti sewa rumah, bayaran insurans, ansuran rumah, ansuran kereta dan bayaran kad kredit. Perbelanjaan tidak tetap akan berubah setiap bulan mengikut corak perbelanjaan seseorang individu. Contohnya adalah seperti perbelanjaan untuk petrol, untuk barangan dapur, pembayaran bil elektrik, bil air dan sebagainya. Okey, perbelanjaan ini merupakan aliran tunai keluar. Aliran tunai positif akan wujud jika pendapatan melebihi perbelanjaan. Dan aliran tunai negatif akan wujud jika jumlah pendapatan kurang daripada jumlah perbelanjaan. Okey, dengan kata sini, kalau aliran tunai positif, pendapatan kita lebih banyaklah daripada perbelanjaan kita. Dan aliran tunai negatif, pendapatan kita kurang daripada perbelanjaan kita. Okay, langkah-langkah yang perlu diambil kira sebelum mewujudkan pelan keuangan. Okay, dalam merangka pelan keuangan, perkara pertama, kita perlu menentukan tujuan yang hendak dicapai bagi matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Okay, tentukan dulu tujuan yang hendak dicapai. Kemudian langkah yang kedua, kita perlu membuat anggaran awal untuk mencapai setiap matlamat itu. Langkah yang ketiga, mengira simpanan bulanan yang diperlukan untuk mencapai matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian kita juga perlu menganalisis tabiat perbelanjaan. Angka yang kelima, menetapkan tempoh masa untuk mencapai setiap matlamat tersebut. Dan langkah yang keenam, menentukan strategi pendapatan yang akan membantu mencapai matlamat keuangan tersebut. Contoh matlamat keuangan seseorang individu. Contohnya di sini, dia hendak berkahwin pada umur 25 tahun, perlukan wang sebanyak RM15,000. Okey, pada umur 30 tahun, ingin memiliki kereta sendiri yang berharga RM80,000. Pada umur 35 tahun, ingin mempunyai rumah sendiri yang berharga RM150,000. Pada umur 55 tahun, ingin pergi melancong dan memerlukan wang sebanyak RM50,000. Seterusnya, persaraan pada umur 60 tahun memerlukan wang sebanyak RM1 juta. Okay. Pengurusan keuangan yang cekap membantu seseorang menyusun strategi yang perlu diambil terhadap corak perbelanjaannya supaya dapat mengumpul simpanan bulanan. Contohnya di sini, matlamat ingin berkahwin. Okey, bermula simpan pada tahun 2019, sasarannya pada tahun 2022, tempoh selama 3 tahun, jumlah yang diperlukan RM15,000. So, dia akan membuat pelan keuangan untuk mencapai matlamatnya ini. Dia akan letakkanlah komitmen simpanan bulanan dia berapa. Ya. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Encik Derek menerima pendapatan aktif sebanyak RM3,000 dan pendapatan pasif sebanyak RM1,000 dalam sebulan. Encik Derek juga mempunyai perbelanjaan tetap RM1,350 dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak RM650 sebulan. Soalan yang pertama, hitung aliran tunai bulanan Encik Derek. Jelaskan jawapan anda. Okey, untuk mengira aliran tunai, rumusnya ialah jumlah pendapatan tolak dengan jumlah perbelanjaan. Di mana pendapatan terdiri daripada pendapatan aktif dan pendapatan pasif. Jadi jumlahkan pendapatan aktif tambah pendapatan pasif sebab kita mencari jumlah pendapatan. Ya. Kemudian kita tolakkan dengan perbelanjaan yang dilakukan iaitu
tolak 1,350 perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Maka dapatlah RM2,000. Jika ada lebihan, ini kita kategorikan sebagai aliran tunai positif. Okey, aliran tunai positif sebanyak RM2,000 adalah baik kerana Encik Derek mempunyai lebihan daripada pendapatan setelah menolak perbelanjaan. Hal ini membolehkan beliau melabur atau menghadapi situasi kecemasan jika berlaku. Okey, harap pelajar faham untuk contoh yang kedua ini. Bagaimana kita nak mengira aliran tunai. Okey, pendapatan tolak perbelanjaan. B. Jelaskan aliran tunai Encik Derek jika pendapatan pasif Encik Derek tidak wujud dan jumlah perbelanjaan meningkat sebanyak 60%. Okey, dalam soalan ini, pendapatan pasif Encik Derek tidak wujud. Jadi, tidak ada lagi 1,000. Pendapatan pasifnya tidak lagi wujud dan pendapatan dan perbelanjaannya meningkat sebanyak 60%. So, peningkatan sebanyak 60% menjadikan perbelanjaannya menjadi 3,200. Pendapatannya 3,000 tolak perbelanjaannya 3,200, maka ia terhutang sebanyak 200. Ya. Ini dikategorikan sebagai aliran tunai negatif. Aliran tunai negatif membebankan Encik Derek dan mungkin akan menyebabkan beliau menggunakan kad kredit bagi mengatasi masalah keuangannya. Okey, contoh yang ketiga. Ini contoh yang ketiga ya. Cik Janani bekerja sebagai seorang guru swasta. Beliau menerima pendapatan sebanyak RM3,500. Beliau juga mengajar tuition dan memperoleh pendapatan RM1,000. So di sini kita boleh lihat 3,500 adalah pendapatan aktif. Mengajar tuition adalah pendapatan pasif. Encik Janani juga menyewakan rumahnya sebanyak RM850. Okey, ini juga sebagai pendapatan pasif. Cik Janani mempunyai perbelanjaan sebanyak 1,200, perbelanjaan tetap, okey, sebanyak 1,200 dan perbelanjaan tidak tetap sebanyak 600 sebulan. Hitung aliran tunai Cik Janani, jelaskan jawapan anda. Okey, untuk menghitung aliran tunai seperti biasa, jumlah pendapatan tolakkan dengan jumlah perbelanjaan. Pendapatannya terdiri daripada 3,500, pendapatan pasif 1,000, hasil daripada menyewakan rumah 800,5, perbelanjaan tetap tolak 1,200, perbelanjaan tidak tetap 600. So 3,550. Ini dikira sebagai aliran tunai kerana ada lebihan. Aliran tunai positif sebanyak 3,550 adalah baik kerana Cik Janani boleh menyimpan wang tersebut di bank dan akan menikmati faedah daripada simpanannya ini. So, faedah ini juga akan menjadi pendapatan pasif bagi Cik Janani. Melaksanakan pelan keuangan. Proses yang keempat. Pelaksanaan pelan keuangan menukarkan perancangan keuangan kepada tindakan yang boleh dilaksanakan. Semasa melaksanakan pelan keuangan, seseorang individu harus mengikuti perancangan pada peringkat awal. Seorang individu haruslah bersedia mengubah dan membuat perbandingan antara perbelanjaan bulanan yang dirancang dengan perbelanjaan sebenar. Hal ini memberikan peluang untuk mengenal pasti sebarang pembaziran dan seterusnya mengurangkan perbelanjaan sebenar agar dapat mencapai perbelanjaan bulanan seperti yang dirancang. Contohnya perbelanjaan Encik Yasir yang dirancang dan perbelanjaan sebenar dalam bulan pertama. Okey, lihat sini. Contoh perbelanjaan Encik Yasir yang dirancang dan perbelanjaan sebenar. Encik Yasir
merancang untuk bayaran elektrik hanyalah sebanyak 150. Tetapi perbelanjaan sebenar adalah sebanyak 200. Okey. Untuk makanan, Encik Yasir merancang hanya sebanyak 600, tetapi perbelanjaan sebenar adalah 850. Adakah perbelanjaan Encik Yasir menunjukkan seperti yang dirancang? Jadi, perbelanjaan Encik Yasir ni menunjukkan pertambahan ya ke atas bil elektrik dan makanan dari segi perbelanjaan bil elektrik dan juga untuk makanan. Oleh itu, Encik Yasir perlu mengurangkan penggunaan tenaga elektrik sebanyak RM50. Encik Yasir juga perlu mengurangkan perbelanjaan untuk makanan sebanyak RM250. Jadi, semasa melaksanakan pelan keuangan, kita harus mengutamakan pembayaran perbelanjaan tetap. Contohnya ansuran rumah, pembayaran kad kredit, ansuran kereta dan sebagainya. Pembayaran lewat ansuran tersebut akan menyebabkan pembayaran faedah tambahan. Contohnya caj lewat bayar akan dikenakan. Selain itu, semasa melaksanakan pelan keuangan, seseorang harus memastikan aliran tunai bulanan harus sentiasa positif, iaitu pendapatan melebihi perbelanjaan. Aliran tunai bulanan negatif juga dikenali sebagai defisit akan menunjukkan perbelanjaan melebihi pendapatan. Jika wujud aliran tunai bulanan negatif, anda harus mengambil tindakan yang cepat untuk mengubah corak perbelanjaan. Ya. Sekiranya masalah ini tidak diatasi, maka hal ini boleh menyebabkan seseorang itu gagal mencapai matlamat keuangannya dalam tempoh masa yang ditetapkan. Okey, kita lihat contoh yang keempat. Puan Aminah ingin membeli kereta yang berharga RM50,000 dalam masa setahun. Beliau bercadang hendak membayar wang pendahuluan sebanyak RM7,500 daripada simpanan beliau. Sebelum ini, Puan Aminah tidak mempunyai simpanan. Puan Aminah ingin membuat pinjaman kenderaan daripada bank. Okey, Bank X telah menawarkan beberapa pilihan. Setelah meneliti kedudukan keuangan Puan Aminah, Puan Aminah telah memilih tempoh 7 tahun kerana beliau hanya mampu membayar ansuran bulanan untuk tempoh itu. Baik, ini pelan keuangan bagi keluarga Puan Aminah. Gaji suami Puan Aminah RM3,500, gaji bersih gaji Puan Aminah sendiri RM3,000. Pendapatan pasif tiada. Jumlah pendapatan bulanan daripada suami Puan Aminah dan Puan Aminah sendiri adalah RM6,500. Okey, untuk 10% simpanan tetap RM650. Simpanan kecemasan RM100. Jadi jumlah baki pendapatan setelah ditolak simpanan bulanan dan juga kecemasan tinggal RM5,750. Perbelanjaan tetap RM1,500, ansuran kereta suami RM600, premium insurans RM400. So jumlah perbelanjaan tetap RM2,500. Jumlahkan semua-semua ni ya. Jumlah perbelanjaan tidak tetap, ni kategori perbelanjaan tidak tetap, taska, keperluan anak-anak, utiliti rumah, perbelanjaan petrol, bayaran tol, bayaran dapur, pemberian kepada ibu bapa, ini semuanya dikategorikan sebagai perbelanjaan tidak tetap. Okey, kalau untuk contoh Puan Aminah ni, jumlah perbelanjaan tidak tetapnya ialah RM3,130. Okey, jumlah pendapatan, tolak perbelanjaan tetap, tolak perbelanjaan tidak tetap, ini adalah lebihan daripada
aliran tunai Puan Aminah. 10% daripada pendapatan harus disimpan. Okey, ini 10% daripada pendapatan perlu disimpan untuk kecemasan. 10% perlu disimpan untuk simpanan bulanan. Dan juga perlu untuk pelan keuangan perlu ada simpanan untuk kecemasan, ya anak-anak. Okey. Pendapatan lebihan ini kita katakan sebagai baki pendapatan tolak dengan jumlah perbelanjaan. Dan ini juga kita panggil sebagai aliran tunai lah. Okey, berdasarkan perancangan keuangan keluarga Puan Aminah, bolehkah matlamat keuangan Puan Aminah dicapai? Okey, kita kaji pelan keuangan di sini. Puan Aminah boleh mencapai matlamat keuangan jangka pendek iaitu membeli kereta dengan jumlah wang pendahuluan sebanyak 7,500. Di mana kalau diperhatikan di sini simpanan bulanannya 650 ini darab dengan 12 bulan sebab dia nak mencapai matlamatnya ni dalam tempoh setahun. Okey. So, darab dengan 12 bulan, 7,800. So, beliau masih mempunyai lebihan sebanyak 300 daripada keperluan untuk membayar duit pendahuluan keretanya 7,500. Beliau juga mempunyai lebihan 220 di sini setiap bulan untuk menghadapi situasi kecemasan ataupun perbelanjaan luar jangka. Adakah Puan Aminah seorang yang bijak dalam menguruskan keuangan? Berikan justifikasi anda. Okey, bila diperhatikan di sini, pelan keuangan yang dirancang, ini aliran tunai sebenar. Okey. Beliau seorang yang bijak menguruskan keuangan kerana beliau berbelanja untuk keperluan asas. Beliau juga mempunyai simpanan bulanan. Dan beliau mengutamakan perlindungan iaitu membeli insurans dan tidak mempunyai hutang seperti hutang kad kredit. Tidak ada hutang kad kredit pada perbelanjaan tetapnya. Kemudian Puan Aminah juga mempunyai lebihan, ya, sebanyak 220. Di sini Puan Aminah untuk perbelanjaan sebenar dia mengurangkan perbelanjaan dapurnya daripada pelannya RM1,000, keadaan sebenar dia dapat mengurangkan sebanyak RM100. Mungkin Puan Aminah menanam sayur sendiri ataupun kita kata tidak barang-barangan dapur ni dia tidak berbelanja di luar dengan banyak lah, ya. Okey, adakah Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART untuk mencapai matlamat keuangan beliau? Berikan justifikasi anda. Puan Aminah menggunakan pendekatan SMART, ya, untuk mencapai matlamat keuangan iaitu S untuk spesifik, membeli kereta, spesifik iaitu Puan Aminah ingin membeli kereta yang berharga RM50,000. M measurable, boleh diukur, iaitu dia perlukan wang sebanyak 7,500 untuk membuat bayaran muka kereta tersebut. Attainable, wang pendahuluan yang boleh dicapai 7,500 dalam masa setahun. Kalau dilihat daripada pelan keuangan, dia dapat menyimpan 650 sebulan. Realistik, simpanan bulanan sebanyak 650 daripada jumlah pendapatannya 6,500 adalah sebanyak 10% sahaja dan tempoh masa adalah setahun. Mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Kelebihan yang diperolehi melalui mengkaji semula dan menyemak kemajuan pelan keuangan dari semasa ke semasa adalah memastikan aliran tunai sentiasa positif.
Hal ini secara tidak langsung akan membantu matlamat keuangan seperti yang dirancang. Anda juga harus bersedia mengubah matlamat keuangan jika matlamat itu tidak realistik untuk pendapatan bulanan anda. Baik, untuk contoh 5. Suami Puan Aminah dinaikkan pangkat pada hujung bulan Jun 2019 dengan kenaikan gaji sebanyak 10%. Jumlah perbelanjaan lain mereka adalah tetap. Apakah kesan kenaikan gaji Puan Aminah kepada matlamat keuangan Puan Aminah? Okey, kita rujuk balik contoh 4 tadi. Ya. Kenaikan gaji Puan Aminah, kenaikan gaji suami Puan Aminah 10% daripada gaji asalnya 3,500. Okey, adalah sebanyak 350. Itu 10% daripada 3,500. Jadi gaji baru suami Puan Aminah menjadi 3,800. Okey, 3,500 tambah kenaikan 350. So gaji baru adalah 3,850. So apabila gaji suami Puan Aminah meningkat sebanyak 10%, maka jumlah wang simpanan bank juga boleh ditambah. Jadi hal ini akan membantu pembelian kereta mereka dalam tempoh masa yang lebih singkat daripada setahun seperti yang dirancang, memandangkan perbelanjaan lain adalah tetap. Okey, untuk latihan 10.1a, latihan dalam buku teks ya. Soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan keuangan? Seperti yang saya telah terangkan tadi ya. Pengurusan keuangan adalah satu proses yang melibatkan pengurusan wang daripada sumber pendapatan terhadap simpanan, perbelanjaan, perlindungan dan pelaburan. Okey, pengurusan sumber pendapatan terhadap simpanan, perbelanjaan, perlindungan dan pelaburan. Okey, ini soalan yang penting ya untuk kamu ingat. Proses-proses pengurusan keuangan tadi saya dah bincangkan. Proses yang pertama, kita perlu menetapkan matlamat. Okey, dalam menetapkan matlamat ini kita ada konsep SMART. Okey, seterusnya menilai kedudukan keuangan. Kita tentukan aset dan liability kita. Seterusnya mewujudkan pelan keuangan. Keempat, melaksanakan pelan keuangan. Dan yang kelima, mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Soalan yang ketiga, apakah kepentingan menetapkan matlamat keuangan? Okey, menetapkan matlamat keuangan adalah langkah pertama dalam proses pengurusan keuangan. Penetapan matlamat keuangan akan mempengaruhi jumlah bulanan, mempengaruhi jumlah simpanan bulanan bagi mencapai matlamat. Okey, ini adalah beza ya bagi matlamat keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Okey, matlamat jangka pendek tempoh masa kurang daripada setahun. Untuk matlamat jangka panjang, tempoh masa melebihi 5 tahun. Dari segi amount, matlamat jangka pendek tidak melibatkan amount yang besar. Contohnya pembelian komputer, riba, telefon bimbit, sofa dan sebagainya. Dan matlamat jangka panjang melibatkan amount yang besar. Contohnya pendidikan anak-anak, persaraan dan sebagainya. Soalan 5. Okey. Di sini diberikan 3 contoh. Puan Salmah ingin membeli komputer riba yang bernilai RM3,000 sebagai hadiah hari jadi anaknya. Oleh itu, beliau telah bercadang menyimpan RM300 sebulan bagi 10 bulan. Contoh situasi yang kedua. Cik Tamarai, seorang guru yang berpendapatan RM3,000, ingin mendirikan rumah tangga dalam masa 2 tahun. Anggaran pembelanjaan perkahwinan berjumlah RM30,000.
Oleh itu, beliau ingin menyimpan sebanyak RM1,000 sebulan bagi jangka masa 2 tahun. Selain itu, beliau juga ingin membuat pinjaman untuk perbelanjaan perkahwinan. Okey, situasi yang ketiga, Encik Brian Lee ingin membeli sebuah rumah berharga RM200,000 jika beliau mempunyai jumlah duit yang mencukupi. Okey, untuk soalan ini, antara 3 individu berikut, siapakah yang mematuhi konsep SMART? Berikan justifikasi anda. Okey, bila ada soalan yang bertanyakan tentang konsep SMART, kita perlu perhatikan ada tak seseorang itu matlamatnya spesifik, ya. Kemudian M measurable, boleh diukur, A attainable, R realistic dan T tempoh masa. So daripada contoh ini kita boleh lihat Puan Salmah mengamalkan konsep SMART. Kerana untuk spesifik, dia ingin membeli komputer riba untuk hari jadi anaknya. Kemudian M, measurable. Harganya boleh dihitung. Itu kita akan mengetahui harga komputer riba itu. Attainable, boleh dicapai. Simpanan RM300 sebulan selama 10 bulan. Realistic, masa 10 bulan dengan simpanan RM300 sebulan. Dan tempoh masa 10 bulan boleh mencapai matlamat untuk membeli komputer riba tersebut. Okey, untuk standard pembelajaran yang kedua. Membina dan membentang pelan keuangan peribadi untuk mencapai matlamat keuangan jangka pendek dan jangka panjang. Seterusnya menilai keboleh-laksanaan pelan keuangan tersebut. Okey, bagaimana anda menilai keboleh-laksanaan pelan keuangan jangka pendek dan jangka panjang? Pelan keuangan yang dibina oleh seseorang individu bertujuan untuk mencapai matlamat keuangan jangka pendek dan jangka panjang. So, untuk membina pelan keuangan, seseorang individu harus mengenal pasti sumber-sumber pendapatan yang diperoleh dan juga perbelanjaannya. Pelan keuangan yang cekap seharusnya mendahulukan simpanan sebanyak 10% daripada jumlah pendapatan sebelum melibatkan perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Okey, kita boleh lihat sini dalam pelan keuangan perlu ada sebanyak 10% untuk simpanan. Barulah dikatakan pelan keuangan itu adalah pelan keuangan yang cekap, ya. Di samping itu, pelan keuangan yang dibina harus mengutamakan pembayaran perbelanjaan tetap seperti ansuran bulanan kereta, rumah dan baki kad kredit. Ini kategori perbelanjaan tetap, ya. Ansuran bulanan kereta, rumah dan juga baki kad kredit. Jika wujud aliran tunai negatif, seseorang harus membetulkan pelan keuangan dengan mengurangkan perbelanjaan tidak tetap. Okey, perbelanjaan tetap tidak boleh dikurangkan. Tapi kita boleh mengurangkan perbelanjaan tidak tetap, ya, kerana perbelanjaan tidak tetap ini lebih kepada gaya hidup. Pada masa yang sama, seseorang boleh menambah sumber pendapatan mengikut kemahiran setiap individu agar perbelanjaan tetap tidak terjejas. Baik, ini untuk contoh seterusnya. Maklumat di bawah berkaitan dengan aras pendapatan dan perbelanjaan Encik Yusof untuk bulan Disember 2019. Encik Yusof bekerja sebagai ejen insurans manakala isterinya seorang suri rumah. Mereka mempunyai 3 orang anak yang masih belajar. Ini pelan keuangan Encik Yusof. Gaji Encik Yusof RM5,000. Pendapatan pasif tiada, sejumlah pendapatan RM5,000. Encik Yusof tidak membuat simpanan bulanan. Dana kecemasan RM200. So, baki pendapatan RM4,800. Perbelanjaan tetap
Ansuran pinjaman perumahan 1,000, premium insurans 500, perbelanjaan tetap bulanan 1,500, perbelanjaan tidak tetap, makanan dan minuman, pendidikan anak-anak, belanja petrol, bil telefon, bil utility melancong, jumlah perbelanjaan tidak tetap 3,300. So aliran tunai untuk Encik Yusof, pendapatan 4,800, tolak 1,500, tolak 3,300, tiada pendapatan lebihan. Kita boleh tengok di sini. So dia kata sini, Encik Yusof ingin membeli komputer yang berjenama PAS bernilai 6,000 bagi urusan jualan insurans dalam masa setahun. Bolehkah Encik Yusof mencapai matlamatnya? Penyelesaian, baki pendapatan 4,800, tolak perbelanjaan. Ni perbelanjaan tetap dengan perbelanjaan tidak tetap pun 4,800, aliran tunainya kosong. Berdasarkan pelan keuangan, Encik Yusof tidak mempunyai simpanan untuk mencapai matlamat keuangan jangka pendek. Oleh itu, sukar bagi Encik Yusof mencapai matlamat keuangannya. Anda dikehendaki membantu Encik Yusof menyelesaikan masalah kewangan tanpa menggunakan dana kecemasan. Jadi bagaimana kita nak membantu Encik Yusof? Adakah Encik Yusof menguruskan keuangannya dengan cekap? Okey, beliau tidak menguruskan keuangan dengan cekap kerana wujud perbelanjaan-perbelanjaan yang boleh dikurangkan di sini. Sebagaimana yang kita lihat, perbelanjaan telefon agak tinggi, perbelanjaan makan dan minum agak tinggi, ya. Dan juga tidak membuat pelaburan untuk masa depannya. So kita katakan Encik Yusof tidak menguruskan keuangannya dengan cekap. Berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Encik Yusof bagi mencapai matlamat keuangannya? Jika Encik Yusof ingin membeli komputer yang berharga 6,000 dalam tempoh setahun, maka 6,000 bahagi dengan 12 bulan. Setahun 12 bulan. So, simpanan bulanannya perlu sebanyak RM500. Okay, soalan C, bagaimana pendapatan tambahan boleh diperoleh bagi menambah jumlah pendapatannya? Di sini Encik Yusof boleh menambah pendapatan dengan menjual lebih banyak produk insurans dan memperkenalkan ejen-ejen baru. Kerana dia memerlukan duit untuk membeli komputer PAS tadi, kalau kita lihat sebanyak RM500, ya. Anda dikehendaki mewujudkan pelan keuangan baru berdasarkan konsep SMART. Okey, spesifik untuk S, membeli komputer. Measurable, boleh diukur, iaitu perlukan RM500 untuk mencapai matlamatnya membeli komputer tersebut. Attainable, boleh dicapai melalui simpanan bulanan sebanyak RM500. Realistik, 500 daripada jumlah pendapatan sebanyak 5,000 adalah realistik kerana hanyalah 10% sahaja daripada jumlah pendapatan. Setahun adalah cukup, ya, untuk dia menyimpan RM6,000. Ini adalah pelan keuangan baharu Encik Yusof. Okey, simpanan tetap bulanan 10% daripada pendapatannya, 500. Ya. Jadi baki pendapatan baru adalah 4,300. Perbelanjaan tetap tidak boleh diubah. Perbelanjaan tidak tetap, di sini Encik Yusof, kalau dibandingkan dengan pelan yang lama, bila kita perhatikan di sini melancong 400. So untuk yang baru telah dikurangkan menjadi 200 sahaja, ya.
Jadi di sini kalau kita perhatikan baki pendapatan, tolak perbelanjaan tidak tetap, kosong, tetapi dia ada simpanan sebanyak 10%. So simpanan Encik Yusof 500 sebulan boleh membantu Encik Yusof mengumpul sebanyak 6,000 pada hujung tahun bagi mencapai matlamat jangka pendeknya. Menilai kebolehkelaksanaan pelan keuangan Encik Yusof. Setiap perancangan keuangan harus dinilai dari semasa ke semasa disebabkan beberapa faktor. Antara faktor yang perlu diberi tumpuan oleh Encik Yusof adalah seperti kadar inflasi semasa yang boleh menyebabkan kos taraf hidup meningkat. Hal ini secara tidak langsung boleh meningkatkan jumlah perbelanjaan dan jika keadaan ini berlaku, Encik Yusof patut mengambil langkah menambahkan pendapatannya. Namun, pelan keuangan Encik Yusof boleh mencapai matlamat kerana beliau telah mengambil langkah berjaga-jaga dengan melabur dalam amanah saham. Jumlah perbelanjaan tambahan boleh diatasi dengan dividen yang diterima. Pelan keuangan jangka panjang. Pelan keuangan jangka panjang penting seperti pelan keuangan jangka pendek juga. Pelan keuangan jangka panjang adalah bagi mencapai matlamat seperti yang dirancang pada peringkat awal. Pelan keuangan jangka panjang merupakan pelan keuangan yang melebihi 5 tahun seperti pendidikan untuk anak-anak, persaraan dan pembelian rumah. Untuk membina pelan keuangan jangka panjang, aspek utama yang perlu diambil kira adalah seperti berikut. Kadar inflasi, kadar faedah dan juga kesihatan diri. Kadar inflasi ialah keadaan ekonomi yang mengalami kenaikan dalam tingkat harga umum secara berterusan dan tidak terhad. Baik, semasa membina pelan keuangan jangka panjang adalah lebih baik jika kita mulakan tabungan lebih awal. Kerana amalan ini selamat dan dapat membantu kita mencapai matlamat keuangan dengan cepat. Contohnya sebagai persediaan untuk persaraan. Pelan keuangan jangka panjang yang dibina berbeza bagi setiap individu. Kerana pendapatan seseorang individu ataupun gabungan pendapatan suami dan isteri membolehkan individu menyimpan simpanan bulanan yang mencukupi dalam tempoh masa yang pendek. Baik, kita lihat untuk contoh yang ke-6 di sini. Encik Syed dan isterinya ingin membeli sebuah rumah dalam masa 6 tahun selepas mereka berkahwin. Jumlah pendapatan mereka berdua ialah RM8,000 dan jumlah perbelanjaan tetap dan tidak tetap adalah RM6,500. Mereka bercadang membeli sebuah rumah 2 tingkat yang berharga RM720,000 dengan wang pendahuluan sebanyak RM72,000. Berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Encik Syed dan isterinya bagi mencapai matlamat tersebut? Penyelesaian. Simpanan tahunan yang diperlukan oleh Encik Syed daripada RM72,000 bahagi 6 tahun iaitu RM12,000. RM12,000 bahagi 12 bulan maksudnya simpanan bulanannya memerlukan RM1,000. So bagi keluarga Encik Syed jumlah simpanan bulanan sebanyak RM1,000 sebulan bagi mencapai matlamat jangka pendek adalah tidak sukar, memandangkan jumlah pendapatannya adalah sebanyak RM8,000. Adakah Encik Syed bijaksana dari segi pembelian rumah yang berharga RM720,000? Berikan justifikasi anda. Dari sini, di sini kita lihat adakah Encik Syed bijaksana dari segi pembelian rumah yang berharga RM720,000 ini? Dia tidak bijak sebab walaupun dia boleh membayar wang pendahuluan sebanyak RM72,000, namun ansuran bulanan rumah yang perlu dibayar adalah
akan membebankan beliau kerana jumlah perbelanjaan ini adalah tinggi, ya. Okey, untuk kajian kes pula, ya. Pelan keuangan Encik Wong. Encik Wong bekerja sebagai seorang pegawai pemasaran di sebuah syarikat manakala isterinya seorang suri rumah tangga yang mempunyai 2 orang anak yang berumur 1 dan 2 tahun. Encik Wong ingin menyimpan wang untuk pendidikan anak-anak sebanyak RM150,000 dalam masa 15 tahun dari sekarang. Anda sebagai perunding keuangan membantu Encik Wong untuk membina pelan keuangan yang boleh mencapai matlamat keuangan Encik Wong. Okey, simpanan tahunan yang diperlukan RM150,000 bahagi 15 tahun. Dalam setahun dia perlukan RM10,000. Jadi sebulan RM10,000 bahagi 12, Encik Wong perlukan RM833.33. Kalau diperhatikan pelan keuangan Encik Wong di sini dengan gaji RM6,500, pendapatan pasif RM500, jumlah pendapatan RM7,000, simpanan tetap bulanannya adalah RM650 sahaja. Jadi untuk dia mencapai matlamat keuangan jangka panjang ini, Encik Wong memerlukan RM833.33. So, tambahan simpanan yang diperlukan adalah sebanyak RM183.33. Sini kita perhatikan pelan keuangannya tiada lebihan dan simpanannya juga masih belum mencukupi seperti yang sepatutnya. Jadi, apa yang perlu kita boleh cadangkan, ya, cadangan, Encik Wong perlu menambah jumlah wang simpanannya sebanyak RM183.33 bagi setiap bulan. So, yang pertama, beliau boleh mengurangkan perbelanjaan bagi tujuan melancong sebanyak 25% demi mencapai matlamat keuangan untuk menyimpan wang bagi tujuan pendidikan anak-anaknya itu. Itu 25% daripada 500, RM125. Dia perlu mengurangkan sebanyak RM125. Jadi jumlah untuk perbelanjaan melancong yang baru adalah RM375 sahaja. Kemudian beliau juga boleh mengurangkan perbelanjaan ke atas petrol sebanyak RM100. Okey, dengan cara berkongsi kereta dengan rakan sekerja dengan mengamalkan kedua-dua langkah yang kita sebutkan tadi. Okey, dengan pengurangan perbelanjaan melancong dan juga pengurangan ke atas petrol. So, jumlah sebanyak RM222 dapat dikumpul. Maka, yang ketiga, Encik Wong juga boleh menggunakan langkah-langkah lain dalam mengurangkan perbelanjaannya. Perbelanjaan tidak tetap, ya, bagi mencapai matlamat keuangannya. Selain itu, Encik Wong juga boleh menambah pendapatan dengan melakukan kerja-kerja sampingan yang lain. Okay? Encik Wong boleh melabur dengan menggunakan jumlah wang yang telah dikumpul pada setiap tahun supaya memperoleh pendapatan pasif daripada dividen simpanannya tersebut. Dan juga faedah, ya, yang kita sebut sebagai dividen dan faedah sebagai tambahan kepada jumlah pendapatannya. Okey, ini pelan keuangan baharu setelah mengambil kira cadangan yang kita cadangkan tadi. Mengurangkan perbelanjaan melancong. Jadi kalau kita lihat di sini, perbelanjaan melancong telah menjadi RM375 sahaja, ya. Dan juga perbelanjaan petrol telah dikurangkan hanya menjadi RM700. Jadi ada lebihan di sini sebanyak RM225 dan dicampur dengan simpanan ini, okey, menjadikan jumlahnya mencukupi sebanyak RM875. So, jumlah simpanan bagi 15 tahun, RM875 kali 12 untuk setahun, kali 15 untuk 15 tahun, sebanyak RM157,500. Dan pada hakikat sebenarnya,
jumlah wang yang dikumpul adalah melebihi daripada 157,500 kerana setiap tahun simpanannya akan mendapat faedah ataupun yang juga kita kenal sebagai dividen. Kebolehkelaksanaan pelan keuangan Encik Wong juga bergantung kepada beberapa faktor sebab ini adalah pelan keuangan jangka panjang. So faktor yang pertama dia dipengaruhi oleh kadar inflasi. Kadar inflasi harus tidak melebihi kenaikan gaji. Juga sewa rumah yang diterima adalah tetap. Di mana faktor yang ketiga, Encik Wong sihat dan boleh meneruskan pekerjaannya. Keempat, peningkatan dalam perbelanjaan boleh diatasi dengan peningkatan gaji, sewa dan pekerjaan sambilan. Dan yang kelima, tidak ada perkara di luar jangka berlaku bagi keluarga Encik Wong yang melibatkan kos yang tinggi. Okey. Kita pergi kepada praktiskan diri untuk 10.1B. Soalan yang pertama, apakah faktor yang boleh mempengaruhi pelan keuangan jangka panjang? Okey, ada 3 faktor yang kita bincangkan tadi. Pertama, kadar inflasi, kesihatan diri dan yang ketiga, dasar kerajaan. Okey, ini adalah 3 faktor yang akan mempengaruhi pelan keuangan jangka panjang. Matlamat di bawah berkaitan dengan cara perancangan keuangan Puan Tong. So, gaji bersih Puan Tong 6,000. Bajet perbelanjaan, pinjaman rumah apartmen termasuk penyelenggaraan 500. Ini perbelanjaan tetap ya. Jika awak tengok di sini pinjaman rumah, ini adalah perbelanjaan tetap. Ansuran kereta juga perbelanjaan tetap. Okey, melancong, ini perbelanjaan tidak tetap ya, lebih kepada gaya hidup. Sewa, tambang, bil-bil utility, bayaran tol, bayaran perbelanjaan dapur, pemberian kepada ibu bapa, simpanan insurans, perbelanjaan tetap ya. Jumlah perbelanjaan adalah 5750. Ini pendapatan 6,000, jumlah perbelanjaan tetap dicampur dengan perbelanjaan tidak tetap 5750. So lebihan ataupun baki ataupun juga kita panggil sebagai aliran tunai adalah 250. Adakah Puan Tong mengamalkan pembelanjaan berkhemah? Jika diperhatikan di sini, tidak ya. Kerana Puan Tong tidak mengurus keuangan dengan berkhemah. Simpanan Puan Tong hanyalah 250 setelah ditolak semuanya. Sepatutnya 10% daripada penggajiannya. Okey, sepatutnya jika dilihat di sini, dia perlu menyimpan sebanyak 600 kerana pendapatannya adalah 6,000. So 10% daripada 6,000 adalah 600. Kalau diperhatikan di sini, baki pendapatan Puan Tong hanyalah 250. So Puan Tong tidak menguruskan keuangannya dengan cekap. Okay. Adakah Puan Tong boleh mencapai matlamat keuangan jangka panjang jika beliau ingin membeli harta tanah yang bernilai 500,000 dalam jangka masa 6 tahun dengan corak perbelanjaan demikian? Kita lihat di sini 250 sebulan. So 250 kali 12 kali 6 tahun, dia hanya akan dapat mengumpul 18,000. Jadi kita boleh katakan beliau tidak boleh mencapai matlamat keuangan jangka panjangnya. Sekiranya dia mengamalkan corak perbelanjaan seperti yang tercatat pada pelan keuangan ini ya. Okey, latihan komprehensif untuk keseluruhan topik ini. Soalan yang pertama, mengapa semakin banyak golongan muda di Malaysia diisytiharkan muflis? Okey, antara jawapan yang boleh kita utarakan ialah tidak menyediakan perancangan keuangan dengan berkesan. Okey, perbelanjaan yang tidak berkhemah, penggunaan kad kredit tanpa kawalan, dan yang keempat, gagal menjelaskan hutang berbentuk pinjaman, sama ada pinjaman peribadi ataupun pinjaman kenderaan. Soalan yang kedua, apakah kesan jika aliran tunai masuk kurang daripada aliran tunai keluar?
So aliran tunai masuk ke ruang kurang daripada aliran tunai keluar akan menyebabkan aliran tunai negatif. Maksudnya di sini pendapatan kurang daripada perbelanjaan ya. So menyebabkan individu tersebut akan muflis dan tidak mempunyai simpanan untuk menghadapi waktu kecemasan. Jika kita pelajar-pelajar jika lihat di sini aliran tunai masuk. Aliran tunai masuk ini maksudnya pendapatan lah ya. Aliran tunai keluar perbelanjaan. Okey, yang ketiga, apakah tujuan mewujudkan pelan keuangan? Pelan keuangan ni penting ya. Pelan keuangan bertujuan mengira anggaran awal untuk mencapai setiap matlamat dan simpanan bulanan yang diperlukan bagi mencapai matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Juga dia perlu untuk menganalisis tabiat perbelanjaan. So, dan kita boleh menetapkan tempoh masa untuk mencapai matlamat yang dikehendaki lah. Dua kelebihan mengkaji semula dan menyemak kemajuan pelan keuangan. So, apabila kita mengkaji semula dan menyemak kemajuan pelan keuangan, memberi ruang untuk kita memperbaiki dari segi sifat perbelanjaan dan perlu berusaha untuk menambah pendapatan tambahan untuk mencapai matlamat tersebut. Okey, kelebihan dia. Dua faktor yang boleh menyebabkan pelan keuangan sukar dilaksanakan. Ini inflasi, perubahan dasar pencukaian oleh kerajaan dan juga dasar ekonomi. Mengapa kita harus mengkaji semula dan menyemak pelan keuangan? Pelan keuangan perlu dikaji dari semasa ke semasa. Jika kita tidak mengatur strategi keuangan dari semasa ke semasa, sukar untuk mencapai matlamat keuangan yang dirancang. Selain itu, kita boleh membetulkan cara perbelanjaan mengikut matlamat keuangan. Okey, lebih awal kita mulakan tabungan lebih selamat untuk mencapai matlamat keuangan kita. Jelaskan. Okey, daripada kata-kata ini, dia sebenarnya memberi maksud kita harus mengamalkan amalan menabung bagi memastikan matlamat keuangan dicapai dalam tempoh yang dirancang. Soalan yang ke-8, okey, kita lihat di sini. Encik Nabil bekerja sebagai seorang jurutera di sebuah kilang dengan gaji bersih 3,800. Beliau juga menjadi ejen jualan produk X sebagai kerja sampingan. Komisen bulanan yang diperoleh dianggarkan sebanyak 450. Hasil sewa rumah kedua ialah RM600 sebulan. Anggaran perbelanjaan bulanan adalah seperti yang disenaraikan di bawah. Okey, ansuran pinjaman perumahan pertama 800, ansuran pinjaman rumah kedua 500, perbelanjaan makanan 900, bayaran utiliti 150, bayaran tol dan petrol 200, langganan internet 100, makan di restoran mewah 400, perbelanjaan insurans 350. Encik Nabil menetapkan 10% daripada gajinya sebagai simpanan tetap bulanan untuk mencapai matlamat keuangannya. Anda dikehendaki menyediakan satu pelan keuangan peribadi bulanan untuk Encik Nabil. Kemukakan komen tentang lebihan atau kurangan yang akan dialami oleh Encik Nabil berdasarkan pelan keuangan ini. Okey, pendapat aliran tunai masuk, pendapatan aktif 3,800, komisen. Komisen dikira pendapatan aktif ya, pelajar. Okey, so jumlah pendapatannya ialah 4,250. Pendapatan pasif daripada hasil sewa rumah. Jumlah pendapatan aktif dan pendapatan pasif 4,850. Simpanan 10% daripada gaji 380. Jumlah pendapatan setelah ditolak, okey, 4,800 tolak simpanan, ini adalah jumlah pendapatan 4,470. Perbelanjaan tetap seperti yang ada pada jadual ni. Perbelanjaan tidak tetap
3400. Okey, terdapat lebihan bagi pelan keuangan peribadi Encik Nabil iaitu wujud aliran tunai positif kerana pendapatan 4470 melebihi perbelanjaan, ya. Hal ini menyebabkan kecairan Encik Nabil bertambah baik. Apakah kesan jika aliran tunai? A. Aliran tunai positif. Okey, kesan jika aliran tunai positif membolehkan simpanan boleh dilakukan dan mencapai matlamat keuangan. Tetapi jika aliran tunai negatif, ia akan menyebabkan seseorang sukar mencapai matlamat keuangannya. Dan mungkin ia akan mencari sumber pinjaman seperti akan menggunakan kad kredit. Okey, kita pergi pada contoh soalan SPM untuk tajuk ini. Bermula tahun 2021. Okey, pada soalan objektif nombor 35. Contoh soalan yang diutarakan. Okey, yang pertama. Samir bercadang untuk membeli sebuah rumah dengan harga jualan RM550,000 dalam masa 6 tahun akan datang. Wang pendahuluan sebanyak 10% perlu dibayar sekiranya dia membeli rumah itu. Jumlah pendapatan bulanan Samir ialah RM7,200. Jumlah perbelanjaan tetap dan tidak tetapnya ialah RM4,000. Jika dia menyimpan wang pendahuluan rumah itu secara bulanan, berapakah baki pendapatan bulanan Samir? Okey, kalau kita lihat di sini, jualan rumah itu harga RM550,000. Tetapi dia hanya ingin membayar 10% sahaja wang pendahuluan. Jadi pengiraan 10% daripada RM550,000 ialah RM55,000 sahaja. Aliran tunai Samir ialah pendapatannya RM7,200, perbelanjaannya RM4,000. So, wang pendahuluan yang diperlukan adalah RM55,000. Dalam tempoh 5 tahun, so kita bahagilah dengan 60. 5 kali 12, 60. RM55,000 bahagi 60. Ni RM7,200 tolak RM4,000. Ini adalah aliran tunai bagi Samir yang dia perlu simpan. Maka lebihannya kita boleh hasil tolak lah. Aliran tunai tolak yang dia sepatut simpan untuk beli rumah. Maka akan dapat 2283.33 sen. So jawapan dia A, ya, untuk soalan ni. Juga pada SPM 2022, soalan objektif nombor 7. Syahmi berhasrat membeli sebuah kereta berharga RM63,000. Dia perlu menyediakan wang pendahuluan kerana bank hanya meluluskan pinjaman RM50,000 sahaja. Berapakah jumlah minimum yang perlu dia simpan setiap bulan selama 5 bulan jika wang simpanannya ketika ini ialah RM10,500 sahaja, ya. So, wang pendahuluan yang perlu disediakan RM63,000 tolak RM50,000, RM13,000. Jadi, Encik Syahmi telah mempunyai wang simpanan RM10,500. Jadi baki wang yang belum mencukupi ialah RM13,000 yang diperlukan tolak wang simpanan yang telah ada. So bakinya RM2,500 belum mencukupi. Dia memerlukan masa 5 bulan. Jadi RM2,500 bahagi 5. Maka jumlah minimum yang diperlukan untuk simpanan bulanannya adalah RM500. So jawapan kita adalah C. Untuk soalan SPM 2024, hadir pada soalan yang ke-6, ya. Diberikan jadual. Okey, jadual menunjukkan perbelanjaan Zali yang bekerja sebagai seorang jurutera. Gaji Zali pada bulan Mei RM8,000. $800 untuk simpanan tetap, ansuran rumah RM1,200, premium insuran RM400, ansuran pinjaman kereta RM1,000, belanja dapur, utiliti rumah, pendidikan anak-anak, petrol. Okey. Pada bulan Jun, Zali menerima kenaikan gaji sebanyak 10%. Dia telah meningkatkan simpanan tetap bulanannya sebanyak 200 dan perbelanjaan lain tidak berubah.
hitung aliran tunai bagi bulan Jun. Okey, untuk aliran tunai bulan Jun, gajinya telah meningkat sebanyak 10%. Jadi, peningkatan gajinya sebanyak 800, 10% daripada 8,000, menjadikan gaji Zali pada bulan Jun adalah 8,800. Okey. Kemudian dia telah menambah simpanan tetapnya. Jadi simpanan tetapnya daripada 800 menjadi 1,000. Jadi aliran tunai baru ialah pendapatan baru 8,800, tolak simpanan, tolak segala perbelanjaan yang dilakukan. Maka jawapannya ialah 1,750. Okey. Hasil tolak daripada pendapatan, tolak simpanan yang baru, tolak semua perbelanjaan. Ini adalah soalan kertas 2 bagi SPM 2021, hadir pada soalan yang ke-9. Okey, Muaz bekerja sebagai seorang pegawai sains di sebuah hospital. Pendapatan dan perbelanjaan bulanannya masing-masing ialah 3,200 dan 1,950. Dia merancang untuk membeli sebuah motosikal yang berharga 14,400 secara tunai dalam tempoh setahun. Adakah Muaz akan mencapai matlamat keuangannya? So, aliran tunai Muaz 3,200 tolak 1,950. Pendapatan tolak perbelanjaan. So, aliran tunainya ialah 1,250. Simpanan yang diperlukan untuk motosikal, harga motosikal itu, dan dia nak beli dalam setahun, so kita bahagikan dengan 12. Jadi dia perlu menyimpan 1,200 sebulan jika dia ingin membeli motosikal tersebut dalam tempoh setahun. 1,200 sebulan. Aliran tunainya 1,250. So bila kita perhatikan di sini, Muaz akan dapat mencapai matlamat keuangannya kerana baki gajinya melebihi simpanan. Okey? Melebihi sebanyak RM50. Okey, soalan B. Joseph merupakan seorang pensyarah muda di sebuah kolej swasta dan dia menerima pendapatan bulanan sebanyak RM4,000. Ketika waktu lapang, dia bekerja sebagai tutor dan pemandu e-hailing. Pada suatu bulan tertentu, Joseph mempunyai perbelanjaan tetap dan tidak tetap sebanyak 3,200. Jika Joseph mempunyai aliran tunai sebanyak 1,850 pada bulan tersebut, hitung pendapatannya yang diperolehi dari kerja sambilan. Jadi kita pendapatan dari kerja sambilan ini kita kategorikan sebagai pendapatan pasif. Ya. Jadi gajinya adalah pendapatan aktif. Pendapatan aktif campur pendapatan pasif, tolak perbelanjaan tetap dan tidak tetap. Dalam soalan ini perbelanjaan tetap dan tidak tetap dijumlahkan sekali 3,200 dan dia masih mempunyai aliran tunai 1,850. So pelajar boleh buat jalan kerja macam ini. 4,000 tambah kerja sambilan yang kita nak cari jumlahnya berapa. Tolak perbelanjaan, masih ada aliran tunai 1,850. Jadi kerja sambilan tu 1,850, tolak 4,000 tambah 3,200, kerja sambilan 1,050. Soalan SPM 2022, kertas 2, nombor 4. Ini pelajar perlu mengingat proses, ya, langkah-langkah dalam proses keuangan. Seperti yang kita dah terangkan pada awal tadi, proses yang pertama menetapkan matlamat keuangan. So Y adalah proses yang kedua. Jadi jawapan untuk Y adalah menilai kedudukan keuangan. Soalan SPM tahun 2022 nombor 4. Kalau kita perhatikan di sini, ya, kebanyakan soalan dalam tajuk ini pelajar perlu faham tentang aliran tunai. Ya, seperti contoh soalan ini pun melibatkan tentang aliran tunai. So, Puan Sabina bekerja sebagai seorang pereka hiasan dalaman di sebuah syarikat dengan gaji bersih 8,500. Dia juga menerima 1,200 hasil daripada hasil sewa rumahnya. Perbelanjaan tetap bulanan dan perbelanjaan tidak tetap
masing-masing ialah 4350 dan 3610. Jika Puan Sapina menetapkan 12% daripada gajinya sebagai simpanan tetap bulanan, hitung aliran tunai. Jadi bila pelajar melihat sahaja soalan berkaitan dengan aliran tunai, ingatlah rumus ini ya. Bagaimana kita mencari aliran tunai? Jumlah pendapatan tolak jumlah perbelanjaan. Okey, pendapatannya pendapatan aktif 8,500. Pendapatan pasif, so jumlahkan. Ini adalah jumlah pendapatan. Aliran tunai keluar, so kita akan tolaklah semuanya. Ini perbelanjaan tetap, perbelanjaan tidak tetap. Simpanan juga adalah merupakan aliran tunai keluar lah, kerana kalau kita lihat dari segi ni, kalau senang untuk pelajar ingat, ianya keluar daripada dompet lah. Sebab kita perlu menyimpan. So aliran tunai keluar juga. Jadi hasil tolak 8500 ni jumlah pendapatan, tolak perbelanjaan tetap, tolak perbelanjaan tidak tetap, dan tolak simpanan 7200. SPM 2023 nyatakan dua jenis matlamat keuangan. Okey, matlamat keuangan jangka pendek, matlamat keuangan jangka panjang. Berdasarkan jadual pelan keuangan Encik Rashid, tentukan aliran tunai Encik Rashid dan nyatakan jenis aliran tunai. Okey, sama juga tadi soalan setiap tahun akan tanyakan tentang aliran tunai. So aliran tunai, pendapatan, tolak perbelanjaan. Jumlah pendapatan kalau dilihat di sini 4322 tambah pendapatan pasif. So tambah 4322 tambah 500. Perbelanjaan tetap 900, 600, 200. Ini perbelanjaan tetap. Tolak perbelanjaan tidak tetap. 180, 550, 350, 200. Jika ada lebihan, ini kita kategorikan sebagai aliran tunai positif. Yang kedua, Roman 2. Encik Rashid mempunyai matlamat keuangan untuk menyimpan wang yang cukup untuk berkahwin dalam masa 1 tahun. Dia perlu menyediakan 10,850 sebagai wang hantaran dan 13,000 sebagai perbelanjaan majlis. Hitung beza antara simpanan bulanan yang diperlukan oleh Encik Rashid untuk mencapai matlamat keuangan dengan aliran tunai di B1. Okey, kita lihat B1 tadi, aliran tunai Encik Rashid adalah 1842. Ya. Jika dia memerlukan wang 10,850 dan 13,000 dalam masa setahun, so kamu pelajar perlu menjumlahkan, bahagikan dengan 12, dapatlah jumlah yang diperlukan. Bila nak cari beza, lakukanlah operasi tolak. So di sini perbezaannya adalah 145.50 sen. Hasil tambah ini bahagi dengan 12, dapat jumlah, tolakkan dengan aliran tunai yang sebelum ni. Seterusnya, cadangkan dua perubahan yang Encik Rashid perlu lakukan pada pelan keuangan bulanannya seperti yang ditunjukkan dalam jadual untuk mencapai matlamat keuangannya. So, daripada sini kita lihat Encik Rashid perlu menyimpan lagi 145.50 sen supaya matlamat keuangannya nak menyediakan duit hantaran dan perbelanjaan majlis ini tercapai. Jadi apa yang dia boleh lakukan ialah mengurangkan perbelanjaan makan dan minum, ya, dan juga belanja petrol, ya, dengan menggunakan pengangkutan awam. Perbelanjaan tidak tetapnya boleh diubahlah. Boleh mengurangkan belanja petrol, makan minum ni boleh dikurangkan. Perbelanjaan tetap tidak boleh, ya. Selain ini perkara yang perlu diselesaikan oleh Encik Rashid. Okey, soalan 2024, Razi mempunyai gaji bersih bulanan sebanyak 3,800. Jadual 2 menunjukkan perbelanjaan pada bulan Mei. Berdasarkan jadual 2, nyatakan satu perbelanjaan tetap Razi. Perbelanjaan tetap, ya, sewa rumah, premium insurans, premium insurans, ya. Sewa rumah adalah perbelanjaan tetap.
Razi merancang untuk menyimpan 80% daripada lebihan aliran tunainya sebagai wang pendahuluan kereta. Hitung jumlah yang perlu disimpan. Okay, 80% daripada aliran tunai. Jadi di sini pelajar perlu mengira aliran tunai dan dapatkan 80% daripada aliran tunai. Boleh juga buat jalan kerja seperti ini. 80% daripada aliran tunai. Aliran tunai ialah pendapatan. Okey, pendapatan ni 3,800 tolak perbelanjaan. 80% daripada aliran tunai. Okey, 760. SPM tahun lepas, SPM 2025, jadual 6 menunjukkan pelan keuangan keluarga Abu pada bulan Januari 2024. Ini pelan keuangan. Jika simpanan untuk dana kecemasan ialah 15% daripada jumlah pendapatan bulanan, cari nilai Y. Okey, Y merupakan simpanan untuk dana kecemasan dan daripada soalan telah diberitahu 15%. Jadi pelajar dapatkan sahajalah 15% daripada pendapatan bulanan, pendapatan Encik Abu, pendapatan isteri dan pendapatan pasif. Jumlahkan, so dapatkan 15% daripada jumlah pendapatan, maka dapatlah nilai 1882.50 sen. Dan soalan B, hitung aliran tunai bulanan mereka. Okey, bila kita dah dapat Y sebanyak 1882.50 sen, maka untuk menghitung aliran tunai pendapatan, okey, pendapatan Encik Abu, pendapatan isteri dan pendapatan pasif Abu, ini dikira sebagai jumlah pendapatan, tolaklah perbelanjaan dan juga simpanan. Okey, ni 5 perbelanjaan tetap 5250. Y data kecemasan 188250 dan segala perbelanjaan lain. Maka kita akan dapat 317.50 sen. Ada lebihan. Ni aliran tunai positif ya. Baik, sekian sahaja daripada cikgu. Walaupun tajuk ni panjang, tetapi kalau kita perhatikan setiap tahun akan ada soalan daripada SPM yang naik untuk tajuk ni ya. Harap pelajar dapat manfaat daripada apa yang cikgu bincangkan pada hari ini. Sekian, terima kasih.